Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Insya-Allah hari ini kita bincang berkaitan dengan hadis yang pertama, iaitu hadis berkaitan niat dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal ahamiyatun niyah. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niat. Sesungguhnya bagi setiap individu itu sesuatu yang diniatkan. Dan siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dimilikinya atau kepada perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang akan dihijrahnya itu. Hadis daripada Imam Bukhari. Adapun dalam riwayat yang lain, Ana Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Hadis daripada Amir Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Dan sesungguhnya bagi setiap individu itu apa yang telah diniatkan. Dan maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin dimilikinya dan perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dihijrahnya itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Kita lihat apakah itu niat. Wa niyatu fil lughah hiya al-qasadu wal iradah. Niat di sudut bahasa merupakan qasad dan kehendak. Maksud itu dan kehendak. Fa tabayyanu min dhalik anna niyata min amal qulub. Maka diterangkan dengan demikian bahawa niat itu daripada amalan-amalan hati. Waliniyah faidatani. Bagi niat ada dua faedah. Ada dua kaedah. Awalan tamyiz al-ibadat an ba'diha. Iaitu yang pertama membezakan ibadah-ibadah daripada sebahagiannya, sebagai ibadah yang lain. Wa dhalika tamyiz as-sadaqah an qada' ad-dain. Contohnya seperti membezakan sedekah dengan melaksanakan hutang, menunaikan hutang. Wasiyam nafilah an siyam faridah. Membezakan di antara puasa sunat daripada puasa fardu atau puasa wajib. Thaniyan, yang kedua, tamyiz al-ibadati anil adat. Membezakan di antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Pamathalan, contohnya, qad yaqtasilu rajul wa yaqsuru bihi ghusl janabah fa yakunu hadha al-ghusl ibadatan yusabu 'alayha 'abd. Sesungguhnya kadang-kadang seorang itu, individu itu, dia mandi dan dia maksudkan dengan mandi janabah, mandi wajib. Dan mandi itu menjadi satu ibadah dan diberi pahala pada seorang hamba itu. Amma idza ightasala wa arada bi tabarrud min al-har. Adapun apabila dia mandi
dan berkehendak untuk merasakan sejuk daripada kepanasan, fahuna yakulu ghusl adah, maka di sini dia menjadi mandi secara adat, secara kebiasaan. Fal yusabu alaihi, dan tidak diberikan pahala sebab niat itu. Walidzalika istanbitul ulama min hadzal hadis qa'idatan muhimmatan wa hiya qauluhum al-umur bimaqasidiha. Oleh demikian, ulama dia istimbatkan daripada hadis ini satu kaedah yang penting dalam pandangan mereka, iaitu sesuatu perkara itu dengan maksud-maksudnya, dengan matlamatnya, dengan niat-niatnya. Wa hadhil qaidah tadkhulu fi jami' abwab fiqh, dan kaedah ini masuk dalam semua perbincangan fiqh, ya. Baik. Kemudian dalam hadis ini menerangkan tentang hijrah. Ala anna al-itlaq al-hijrati fi syar'i yuradu bihi ahlul umur thalatha. Maksud hijrah dalam syarak dalam 3 perkara berikut, ya, iaitu hijratul makan, hijrah amal, wa hijrah amil. Hijrah tempat, hijrah perbuatan, amal, dan hijrah orang yang melakukan amalan itu. Amma hijratul makan, al-hijrul makan fa huwa al-intiqalu min daril kufri ila daril iman, iaitu berpindahnya dari tempat kekufuran, tempat kufur kepada tempat iman. Kedudukan itu, iman daripada kufur kepada iman. Wa amal hijrah amal. Hijrah amal perbuatan, iaitu ayyahjura al-muslimu kullu anwa' asy-syirk wal ma'asi. Maksudnya meninggalkan orang Islam itu bagi segala-gala perkara syirik dan maksiat. Kama jaa fil hadis an-nabawi, al-muslimu man salama al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahaa Allah anhu, muttafaq alaih. Yang disebut dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam itu ialah sejahtera orang Islam yang lain daripada lidahnya dan tangannya. Dan orang yang berhijrah itu ialah meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripadanya. Kemudian maksud dari hijrah, orang yang melakukan hijrah itu ialah hijrah ahli ma'asi, hijrahnya orang-orang melakukan dosa. Wa dzalika masyrutun bi an tatahaqqaqa al-maslahah min hijrihim, dan disyaratkan daripada melaksanakan kebaikan daripada hijrah mereka. Mereka kena lakukan kebaikan daripada hijrah mereka. Fa yatraku ma kanu alaihi min adh-dhunub wal ma'asi, maka dia mesti mereka meninggalkan segala perkara dosa dan maksiat. Amma in kana hijrah la yanfa', adapun hijrah yang tidak manfaat itu, lam tatahaqqaq al-masratul marjuh minhu, tidak melaksanakan kebaikan yang diharapkan daripadanya, fa innahu yakunu mahraman, maka dijadilah hijrah yang diharamkan. Inilah 3 maksud hijrah. Baik. Selanjutnya kita lihat syarah hadis dari sudut pendidikan. Yang pertama, ahamiyatul ittisaful murabbi bil ikhlasi wa sidqi. Penting atau kepentingan sifatkan guru ini atau murabbi ini dengan sifat ikhlas dan benar. Fal murabbi najihu, guru yang berjaya ini, huwa may yattasifu bi sifatil wa wasail dan najah, iaitu siapa yang disifatkan dengan sifat-sifat dan gaya atau cara-cara, bentuk-bentuk kaedah yang berjaya. Wa ahammu hadhihi sifat as-sidq wal ikhlas, dan sifat yang paling penting ialah sifat benar dan ikhlas. Fala budda an yakuna sadiqan niyyah, maka mesti dia menjadi benar di sudut niat. Wa mukhlishan al-amalillah, dan mesti ikhlas beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim. Surah Taubah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Fal katsiruna yahsuru as-sidqa bisidq lisan, yahsuru as-sidqa bisidq lisan bila qaul fahasab.
Dan maka kebanyakan manusia ini membataskan benar itu dengan benarnya lisan dengan perkataan saja. Mereka rasa cukup sekali itu. Ma'ana sidqa awsa' min dhalik fahuwa manhajul 'am. Yang sebenarnya benar ini lebih luas lagi dan ia merupakan manhaj yang umum, satu kaedah yang am. Wasimat min simat syakhsiyat muslimah fi zahirihi wa batinihi wa qawlihi wa fi'lihi, dan dinamakan dengan nama-nama pribadi orang Islam itu secara zahirnya, batinnya, perkataannya dan perbuatannya. Bila maksud benar itu bukan secara lisan saja, tetapi secara zahir, secara batin, perkataan dan perbuatan. Wa mimma yakhassul murabbi' fi dhalika mufradat taliyah. Jadi dikhususkan bagi guru ini dalam pengertian yang berikut. Benar itu bagaimana? Awalan as-sidq wal ikhlas fi tadayyun. Benar dan ikhlas dari sudut agama. Sebab agama. Fal murabbi yajib an yakuna tadayyunuhu tadinan sahihan mabniyan 'ala al-ikhlas was-sidq was-sidqi ma Allah azza wa jalla ba'idan 'anil nifaqi wal kadhibi wal mukhada'ati. Ini qiyadan zahiran wa batinan fi sirri wa 'alni. Maka seorang guru itu wajib menjadikan beragama sebagai satu agama yang sahih, dibina atas perkara ikhlas dan benar sama Allah Subhanahu wa taala, benar kerana Allah taala, jauhkan daripada sifat munafik, sifat nifak, penipu dan tipu daya yang diikat perkara itu zahir dan batin, rahsia dan nyata. Ini sifat bagi seorang guru yang pertama. Yang kedua, as-sidq wal ikhlas fil amali wa tarbiyah. Bersifat benar dan ikhlas dalam amalan dan juga dalam pendidikan, tarbiyah. Firman Allah Taala, qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahu azim. Surah Tahfidz. Maksudnya siapa yang mengharapkan temunya Tuhannya, dan maka hendaklah dia beramal dengan amalan salih dan dia tidak mensyirikkan daripada dengan hambanya, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan yang lain. Falyakun ma taqumu bihi min a'mal fi tarbiyah nash'i khalisah liwajhillah subhanahu wa ta'ala. Maka dia mesti jadikan, guru tu mesti jadikan, melaksanakan pendidikan itu, sudah amalan-amalan tarbiyah anak-anak ini atau tarbiyah pelajar ini mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ba'idatan min riya', an riya' wa sum'ah. Jauh daripada sifat riya' dan sifat itu sum'ah. Fa tarbiyah sya'nuha sya'nun sa'iru ibadat asy-syar'iyyah. Maka tarbiyah juga keadaannya merupakan ibadah syar'iyah. Tarbiyah ni juga, pendidikan juga merupakan ibadah syara'. Baik. Perkara yang kedua, ahamiyatu taghyir al-bi'ah. Taghyir al-bi'ah wal intiqal ila bi'atul afdal. Kepentingan mengubah taghyir bi'ah, mengubah bi'ah, suasana itu, dan berpindah ke bi'ah yang lebih baik, suasana yang lebih baik, keadaan lebih baik. Faminal wasail allati tusa'adu ala najah tarbiyah. Daripada cara atau kaedah yang membantu berjayanya pendidikan itu, la siyama ala mutarabbi taghayyurul bi'ah allati huwa fiha in kanat tahulu bainahu wa bainat tadayyun wa al-iltizam ila al-bi'atil afdal amanan wa salahan. Terutamanya bagi guru atau murid yang mengubah keadaan yang padanya itu, jika tahulu bainahu wa bainat tadun iltizam, maksudnya dirubah di antaranya, di antara agama dan pegangannya itu kepada bi'ah ataupun suasana lebih baik dari segi keamanan dan kebaikannya. Maksudnya bila ada sesuatu yang lebih baik, maka berpindahlah kepada yang lebih baik. Ya, ini sifat seorang guru, ya. Maksudnya satu sifat guru, satu lagi sifat murid perlu dipindahkan dari sifat
keadaan yang biasa kepada keadaan yang lebih baik. Yashmilu jamil aqsam al-hijrah min al-firar bid-din min ardh al-kufri ila ardh al-islam atau min ardh al-khawf ila ardh al-aman. Dalam bahagian-bahagian hijrah juga mengandungi min al-firar. Firar maknanya lari. Nak agama ni kena lari daripada bumi kekufuran, bumi kufur, bumi orang kafir kepada bumi orang Islam. Hijrah daripada negara kafir kepada negara Islam. Daripada negara atau tempat ketakutan kepada tempat yang aman. Ini yang berlaku dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Fal murabbi qad yakunu bainal awsat al mujtama' naf'ahu wa thamaratuhu mahdudan wa mahsuran fihim. Maka guru ini kadang-kadang di antara tengah-tengah masyarakat itu yang memberi manfaat padanya, memberi kesan padanya, terbatas dia. Pada mereka terbatas mahdudan wa mahsuran. Kenapa? Li'adamul qabilatihim lituruhatihi at-tarbiyah. Kerana tiada penerimaan mereka, masyarakat itu tak menerima mereka, dan mereka ini dilemparkan atau dihalau, tak diterima pendidikan itu. Imma jahlan atau ahsadan, sama ada disebabkan kejahilan ataupun dengki. Au dha'fan fi mustawahum al-'ilmi wa thaqafi, ataupun lemah dari sudut kedudukan mereka dari sudut ilmu dan tamadun. Fayara anna laysa hunaka jadwa fi al-baqa' min indahum. Maka dilihat di sana tak adalah kebaikan untuk dikekal di sana bersama mereka. Bila kita nampak keadaan satu masyarakat itu, kita nak bagi manfaat tapi terbatas. Mungkin sebab mereka tak menerima ajaran kita, atau sebab mereka ini jahil ataupun dengki, ataupun kedudukan mereka itu lemah dari sudut ilmu dan saqafah. Maka di sana dilihat tidak adalah kebaikan untuk kita kekal bersama mereka. Balaqad yajid minhum adza wa mudayaqah. Bahkan kadang-kadang diperhatikan mereka itu terdapatnya penyiksaan. Fahuna al-ahsan lahu wali tarwahatihi ayan taqila ila bi'atin yajidu min ahliha qabulan wa tarhiban. Jadi sana lebih baik baginya itu, dengan sebab di penolakan itu, berpindahlah daripada tempat itu kepada tempat yang orang menerima dan orang yang menerima kita. Begitu. Fabaqahu fi bi'atihi al-awwal aw al-ula mudhi'ah liwaqtihi wa jahdihi. Hadza idza salima min adzahi. Maka bila kekalkan dalam keadaan yang pertama tadi itu, dia akan hilang waktu, membuang waktu dan kesungguhan kita. Apabila kita menerima sesaan-sesaan mereka ini. Fahadha huwa ma hasala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahli Makkah, ketika baginda di bersama ahli Makkah. Faba'da muddatu 13 aman, selepas tempoh 13 tahun, faqadama kullu ma yastati'uhu lihidayatihim, ja'ahu al-izn min Allah subhanahu wa ta'ala ayan taqila ila al-madinati an-nabawiyyah, fahunaka wajada qubulan wa najahan li da'watihi sallallahu alaihi wasallam. Selepas 13 tahun, maka Rasulullah telah memberikan apa yang kemampuannya untuk beri hidayah kepada mereka, untuk beri panduan kepada mereka. Maka telah datang keizinan dari Allah Ta'ala untuk berpindah kepada Madinatul Munawwarah, Madinatul Nabawiyah. Maka di sana didapati ada yang masyarakat atau masyarakat yang menerima mereka dan berjaya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya ahamiyatul ma'rifatul hukm al-fi'li qabla al-iqdam
alaihi aw al-amru bihi aw nahy anhu. Kepentingan mengetahui hukum satu perbuatan sebelum melaksanakan atau memerintahkan atau melarang daripadanya. Qala Ibn Hajar fi Fathul Bari istadalla bihadzal hadis ala annahu la yajuz al-iqdam ala al-amal qabla ma'rifat al-hukm lianna fihi anna al-amal yakunu muntafiyan idza khala an an-niyati wa la yasahhu an-niyah fa'al syai' illa ba'da ma'rifat al-hukmihi. Telah berkata Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari mengambil dalil daripada hadis ni bahawa tidak harus untuk melaksanakan satu amalan sebelum mengetahui hukumnya, kerana padanya ada amalan yang menjadi sia-sia apabila tidak ada dengan niat, dan tidak sah niat perbuatan sesuatu perkara itu kecuali selepas mengetahui hukumnya. Ini pandanganlah daripada Ibn Hajar Al-Asqalani. Perkara yang keempat, at-tanabbuh ila khatar dunya wa zinataha, la siyama al-mar'ah li shiddati khatriha. Peringatan kepada bahayanya dunia dan perhiasannya, terutama perempuan kerana sangat bahayanya dia. Li shiddah khatriha. Inna hadhihi al-hayat ad-dunya hilwatun hadratun tahmilu baina tayatiha fitnan مغريات ومثيرات فتنة المال والنساء وجنون رياسة والإمارة وسلطة. Dan kehidupan dunia ini satu kemanisan, kemanisan, hadrah yang menghijau, yang cantik, yang membawa kepada apa? Fitnah, membawa kepada perkara-perkara, kesan-kesan, kecenderungan hati. Antaranya ialah fitnatul mal. Fitnah ni ujian, ujian bagi harta, ujian perempuan, kegilaan untuk menjadi pemimpin, imarah wa sultah sama ni, maknanya pemimpin, nak jadi kerajaan dan sebagainya. Wa hadha wadih fi qawlihi faman kana hijratu ila dunya yusibuha aw ila imratin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Ini bertepatan dengan jelaslah sabda Rasulullah SAW tadi, siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dimilikinya atau kepada perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dihijrahkan itu, apa yang diniatkan itu. Wa yakun athar dzalika ala murabbi, maka di sana kesan terhadap guru ini, wa kadzalika mutarabbi, juga kepada murid ini, idza kana amaluhu allazi yuzawiluhu fi tarbiyah lidunya min husul manfaah, kerana adalah amalannya itu yang mana menghilangkan tarbiyah kerana dunia dari untuk menghasilkan manfaat itu, atau daf'al mudarrah, ataupun tahankan daripada kemudaratan. Walam yanu fihi lillah niat taibah fayakhsirul ajr wal masubah ala fi'lihi, dan dia tidak berniat padanya kerana Allah Ta'ala, itu niat yang baik, maka dia akan rugi dari sudut pahala dan kebaikan atas perbuatannya itu. Kerana an min syurutul qabul amal al-ikhlas wa muwafaqah, kerana daripada syarat diterima amalan ialah ikhlas dan tepat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibn Qayyim kullu min athari dunya min ahli al-ilmi wastahabbuha, setiap daripada kesan-kesan dunia daripada ahli ilmi dan kasihkan kepada dunia itu, fala budda ayaku Allah ghairal haq, maka dia akan katakan bahawa Allah satu pada Allah Ta'ala yang bukan haknya, fi fatwahu, dalam fatwanya, wa hukmi, dalam fi fatwahu wa hukmi, dan hukumnya, bila menghukum, hukum yang tidak hak, tidak benar, beri fatwa, fatwa tidak benar. Ini bahaya bila ahli ilmi ini terpengaruh dengan dunia. Wa fi khabrihi wa ilzamihi, begitu juga dalam perkhabarannya dan komitmen dia, keutamaan dia. Li'anna al-ahkam Rabb subhanahu kathira ma ta'ti 'ala al-khilaf a'rad an-nas, kerana hukum-hukum Tuhan ini banyak, itu sesuatu yang datang
sesuatu hukum Allah ni dia datang, dia biasanya akan bersalahan dengan matlamat manusia. Ya, itu. Ataupun bersalahan dengan kehendak manusia. Walasiyama ahli riasah, terutamanya ahli riasah, orang yang memimpin. Ya. Wala yattabi'una syubhat, yang mana mereka ini mengikut perkara-perkara syubhah, ya, perkara-perkara kesamaran. Fa innahum la tatimu lahum a'radahum illa bi mukhalafatil haqq wa da'fatil katsir. Maka sungguh mereka ini tidak menyempurnakan bagi mereka matlamat mereka kecuali yang bersalahan dengan perkara hak. Ya. Dan banyak perkara yang salah. Fa idza kana al-alim wal hakim muhibbuna riasah, dan apabila orang berilmu ataupun hakim ataupun qadi, ya, suka pada riasah ni, sifat riasah yang tak baik ni, muttabi'ina li syahwah, mengikut perkara syahwat, lam yatimu lahuma zalika illa bidaf'i ma yudadu bihi min al-haq. Maka dia tidak akan sempurna keduanya itu kecuali dengan melakukan, didorong perkara yang berlawanan dengan perkara-perkara hak. Ya. Kalau seorang alim, seorang hakim yang sukakan perkara-perkara riasah ini, maka dia akan mengikuti perkara syahwat dan melakukan perkara-perkara yang berlawanan dengan kebenaran. Kemudian wa takhsis an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil mar'ati fi hadzal hadis ta'kidan ala shiddat khatarha wa fitnatuha lil rijal. Rasulullah SAW mengkhususkan pula bagi perempuan dalam hadis ini sebagai satu peneguhan, ya, bahawa bahayanya, bersangatan bahayanya perempuan ini dan fitnahnya bagi lelaki. Ya. Dan berkata Ibn Hajar fi Fathul Bari, wa sirru ihtimam bil mar'ah az-ziyadah fi tahzir lianna al-iftitan biha ashad. Dan rahsia kepentingan apa perempuan ini ditambah dalam peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah kerana fitnah ni lebih dahsyat pada lelaki. Nah, itu yang diingati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.